telah menjemput kami di pihak SWM untuk menyampaikan sedikit taklimat kepada anda semua berkenaan dengan pengurusan sisa dan juga kita recycle. Terlebih dahulu saya kenalkan nama saya Muhammad David Azni, so lebih mesra dengan sapaan Bad, dan saya merupakan pegawai daripada Komersi Korporat dan Hewan Kerajaan yang ditugaskan. Hello? Hello. Ya. Maafkan saya mencelah. Kita mulakan dengan majlis baca doa semua boleh ya, Cik? Boleh, silakan. Boleh. Kita mulakan sekarang Okey. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pohon cemara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adat kita menyambut tetamu, salam di hulur mesra bertemu. Hamparkan tikar, lebarkan pintu, pemanis bicara aluan didahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Teknologis Muhammad bin Azmi selaku penceramah jemputan kita pada hari ini. Yang berbahagia Dr. Nurul Huday binti Abdullah, Puan Baizura binti Hamid dan Puan Hazira binti Bujang selaku pensyarah kejuruteraan alam sekitar. Seterusnya barisan pensyarah dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Majlis mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke program Nature Hero 2022 Go Green Global Clean. Bunga mawar cantik tersemat dipetik gadis di tepi titi. Doa dibaca mohon selamat. Moga majlis sentiasa dirahmati. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis menjemput saudara Muhammad Alif Najwan bin Faizul untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Sebelum kita mulakan majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama baca umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu kepadamu sahaja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami mohon hidayah dan taufik hidayah-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada-dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan beri sokongan ke arah meningkatkan lagi penetrasi jabatan kami. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami mohon kekuatan dari hadrat-Mu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan kemungkaran. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut-Mu. Serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Ya Allah, sesungguhnya hanya kepadamu kami merapatkan kesyukuran. Hanya kepadamu kami menyembah dan
Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka engkau berkati dan lancarkanlah majlis kami pada hari ini. Tiadalah sesuatu urusan itu mudah melainkan engkau jadikannya mudah. Dan engkaulah yang menjadikan kesukaran itu mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Alif atas pimpinan bacaan doa sebentar itu tadi. Adat berbahasa menyampaikan pesanan, adat majlis menyampaikan ucapan. Bagi meneruskan majlis pada hari ini, dijemput Dr. Nurul Huday binti Abdullah selaku pensyarah kejuruteraan alam sekitar untuk memberikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Okey, terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Sekejap ya. Okey, izinkan saya. Ada sebenarnya pagi ni ada skrip dah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada adik-adik semua. Okey, yang berusaha Tuan Bakhtiar selaku penceramah kita pada hari ini. Tim-tim dari SWM, pensyarah-pensyarah dan pelajar-pelajar yang dihormati sekalian. Okey, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana limpah dan kurnianya kita berhimpun dah majlis program kita pada hari ini. Dan saya nak mengucapkan dah jutaan terima kasih kepada Tuan Bakhtiar kerana sudi meluangkan masa pada hari ini untuk kita berkongsi berkaitan tentang SWM. Jadi buat pengetahuan Tuan dan hadirin sekalian, program hari ini sangat penting kerana dia adalah rentetan ada dua program, iaitu program hari ini yang memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar dan juga program pada 19 Mei pada minggu hadapan pula mereka kena aplikasikan as a hero, nature hero, mereka kena aplikasikan apa yang mereka pelajar hari ini. Dan pada 19 bulan juga kita akan share the knowledge regarding kita semula dan sebagainya. So ini menjadikan pelajar-pelajar ni sebagai hero untuk mendidik, untuk mencetak alam sekitar. Dan buat pengetahuan Tuan juga, kita sebenarnya untuk program ni kita ada banyak jalinan kolaborasi bersama SWM Environment Sdn Bhd, Kolej Kediaman Pelajar, Jawatan Sukarelawan Hubungan Masyarakat di UTHM. Jadi kerjasama ini memang sangat penting supaya pelajar-pelajar ni diberikan satu jentikan semangat untuk mereka terus nanti kalau bekerja sekalipun diorang tahu sebenarnya diorang ada ilmu tersebut. Mungkin diorang ni sebenarnya ramai daripada Semenanjung dan juga daripada Sabah Sarawak. Jadi selepas mereka tahu apa yang kita pelajar pada hari ini bersama dengan SWM, so kita boleh ada ilmu tu sedikit kita dah tahu. Lepas tu barulah kita aplikasikan di luar sana lah. Dan saya minta adik-adik insyaAllah kita akan ada game juga selepas pada Encik Bakhtiar berikan talk selepas ini, dan jadilah adik-adik sebagai seorang environmental game changer, yang mana adik-adik selepas ni pastikan bumi adik-adik yang sekarang ni hanyalah pinjaman, dan selepas ni adik-adik kena berikan kepada keturunan adik masing-masing. Jadi jadilah seorang yang bertanggungjawab. So ini sahajalah yang kita boleh bawa di akhirat sana nanti. So itu sahaja daripada saya. Akhir kalam saya berikan majlis ini kepada pihak SWM untuk berikanlah sedikit sebanyak perkongsian berkaitan tentang SWM dan juga berkaitan tentang apa yang boleh kita kongsikan kepada pelajar-pelajar supaya mereka tahu dan mereka celik berkaitan tentang penjagaan alam sekitar. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan majlis kepada pengurusi majlis. Terima kasih.
Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Nurul Huday binti Abdullah atas ucapan sebentar tadi. Buah pauh si bunga rampai, kilauan bintang sungguh mengasyikkan. Orang jauh sudahlah sampai, selamat datang kami ucapkan. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita melafazkan setinggi-tinggi ucapan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan izin kasihnya pada tengah hari ini, kita dapat bersama-sama berkumpul untuk mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh Teknologis Muhammad Bakhtiar bin Azmi sebentar lagi. Para hadirin yang dimuliakan, sebelum kira ceramah dibuka, suka saya berkongsi serba sedikit tentang latar belakang penceramah pada hari ini. Sebelum ini, beliau merupakan wartawan penyiaran selama 5 tahun dan beliau telah bersama SWM Environment Sdn Bhd sejak tahun 2017. Di SWM, Teknologis Muhammad Bakhtiar bin Azmi ditugaskan untuk menjalankan program kesedaran dan pendidikan yang melibatkan 6 PBT di Johor, iaitu Batu Pahat, Yong Peng, Labis, Segamat, Muar dan Tangkak. Beliau aktif menyertai program-program kelestarian antaranya No Plastic Use, Beach Clean Up Day, WMAM Eco Youth Challenge, Low Carbon Campaign dan lebih 20 program webinar dan taklimat kesedaran alam sekitar yang telah disertai setakat ini bagi tahun 2022. Teknologis Muhammad Bakhtiar bin Azmi merupakan salah seorang ahli penyelidik di SWID Web Solution yang memfokuskan aktiviti kompos dan keprihatinan komuniti mengenai amalan pengasingan sisa. Kini, beliau juga sedang menjalankan kajian mengenai volunteerism in corporate organisation for environmental sustainability. Hadirin sekalian, sebelum kira ceramah dibuka, suka untuk saya maklumkan sekiranya para pelajar mempunyai sebarang persoalan yang ingin ditanyakan kepada panel, para pelajar boleh membuka mikrofon atau menaik soalan tersebut di ruangan chat. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Teknologis Muhammad Bakhtiar bin Azmi untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis. Dulu saya juga terima kasih juga kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput kami pihak SWM. Yang saya hormati barisan pelaksana bagi program, para pensyarah dan juga mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung bagi menjayakan program pada hari ini. Jadi saya tengok tadi pengurusi majlis rajin memberi pantun, elok kiranya jugalah saya membalasnya dengan pantun lah. Okey, indah bermalam, si awan petang, berarak megah, di Tanjung Bidara pemanis kalam, selamat datang, Allah Bismillah pembuka bicara. Baiklah, saya juga mewakili Encik Syarul Amir kerana dia ada kecemasan hari ini, jadi terpaksa menggantikan saya tiba-tiba. Tapi tak ada masalah, insyaAllah saya akan cuba menyampaikan apa yang sepatutnya perlu dilakukan. Dan seperti dimaklumkan juga oleh pengurusi sebentar tadi, sekiranya anda semua ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan yang ingin disampaikan, boleh di ruangan chat di sebelah dan juga boleh mungkin ditanyakan oleh sesi dibuka. Baiklah, jadi saya tak melengahkan masa lagi, saya nak kongsikan slide hari inilah. Saya tanya nampak ke? Nampak. So, hari ini saya akan menyampaikan sedikit taklimat mengenai tanggungjawab komuniti dalam pengurusan sisa. Jadi mungkin saya rasa ada yang mungkin tahu apa itu SWM dan mungkin juga mereka tidak berada di kawasan SWM. Jadi saya kenalkan sedikitlah. Okay, sebelum ini saya rasa semua orang mengenal SWM dengan nama Southern Waste Management, sebab saya pun selalu terima juga gigih semua orang nak type Southern Waste Management, sedangkan penjenamaan kembali yang dilakukan oleh SWM adalah SWM Environment Sdn Bhd. Itu saja memadai. Okey, sangat memudahkan untuk komuniti dan orang ramai yang mungkin agak sukar untuk menyebut perkataan tersebut. Okey, SWM di sebuah syarikat konsesi yang menguruskan sistem pembersihan dan pembersihan awam yang melibatkan 3 buah negeri. Sebab tu dia dekat Southern. So ada Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Okey, jadi kalau kami punya HQ adalah di Kuala Lumpur. Dan kami juga telah dikuatkuasakan di pihak berkuasa tempatan sejak tahun 1997 lah. Jadi kami adalah syarikat swasta yang ditugaskan
untuk oleh kerajaan untuk menguruskan pembersihan yang berada di 3 buah negeri tersebut. Ini adalah pecahan dekat Johor lah. Johor saja yang berpecah, jadi 2 kawasan, ada Johor Utara dengan Johor Selatan. Sebab tu mungkin ada daripada pihak UTHM adakan lawatan ke kita punya landfill. Sekarang tempat pusat sampah kita berada dekat Kulai. Jadi saya kena minta tim yang dekat Kulai, saya tak boleh cross border lah. Kerja kita, orang dia yang campur. Jadi ada kawasan yang melibatkan sana, kami akan cuba bantulah untuk salurkan kepada pegawai yang terlibat dekat kawasan tersebut. So kawasan saya hanya melibatkan Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat, Labis dan juga Yompeh. Dan kekangan yang berlaku dekat kawasan kami ni, bahagian Johor Utara ni, adalah kebanyakannya kawasan-kawasan adalah kawasan di luar bandar. Sebagai contoh, kalau saya ambil dekat Labis sana, daripada bandar nak ke satu taman ke bandar tu pun hanya ada 2 taman saja, dan rumah tu pun tak sampai 30 hingga 50 buah rumah. Jadi agak sukar sebenarnya kita nak untuk monitor sekiranya ada aduan-aduan melibatkan ada pembuangan sampah haram ataupun ada yang tak membuat kutipan pekerja kami dan sebagainya. Ini adalah pecahan-pecahan yang ada lah. Ini syarikat-syarikat konsesi yang utama yang ada dekat Malaysia. Saya rasa mungkin lebih ramai mengenali alam flora sebab dia ada dekat center dekat sana, kat Kuala Lumpur sana. Jadi mudah untuk orang faham dan tahulah alam flora. Dan kita juga ada idaman dan juga SWM. So akta yang ada di bawah kami adalah akta 672 lah. Kami tertakluk di bawah akta tersebut. So ini kami punya bahagian SWM dekat bawah sekali. Maksudnya kalau ada kami nampak orang buang sampah, kami hanya diam dan kami hanya mengutip saja sampah tersebut. Kita tak boleh nak marah, kita tak boleh nak maki dia, tak boleh. Kita hanya kutip. Sebab tu saya tanya dekat sini, berapa ramai yang dekat sini ucapkan terima kasih kepada mereka yang kutip sampah kita? Berapa ramai yang dekat sini, contohlah kalau mak pagi-pagi selalu membebel, kemaslah bilik tu, dah bersepah, dah baca kandang apa dah. Tapi itu yang sering diingatkan. Bagaimana pula kami ni yang ditugaskan sebagai syarikat konsesi yang nak mendidik komuniti untuk pastikan pembuangan sampah tu dengan kaedah yang betul, lakukan pengasingan, kalau nampak lori sampah tu janganlah halang kenderaan, dah tahu orang potong rumput, tak payah nak sibuk letak kereta dekat situ, end up lepas tu terus buat aduan. Itu yang berlaku sebenarnya. So SWM ni tak boleh buat apa-apa. Consider macam business, you all bayar pada kami melalui cukai yang telah diberikan dan kami buat kerja. Kalau tak ada apa-apa, contohlah macam dia kata tiba-tiba UTHM ajak kami buat program, itu consider sebagai satu CSR lah untuk kita sama-sama mendidik komuniti dan juga pelajar dan juga staff untuk lakukan pengasingan. Kenapa pentingnya lakukan kita semula? Ini kami punya sumber kekuatan kami lah. Kami ada lebih 8,000 kaki tangan, tidak cukup lagi. Kita ada 27 PBT melibatkan 1,600 jentera kenderaan dan juga 27 bengkel dan juga depo. So maksudnya kalau dekat cawangan-cawangan sana, kebiasaannya kalau melibatkan aduan yang penting, mereka akan terus refer kepada ibu pejabat lah. So macam kalau kami di Johor Utara ni, kami punya office dekat Pura Kencana, Batu Pahat, dan kalau dekat Johor Bahru tu dekat Jalan Dato' On, belakang Ion. So ini servis-servis yang kami buat. Kami melakukan sisa domestik. Sisa domestik tu adalah sisa utama yang ada di dalam tong sampah itulah, sisa makanan dan sebagainya. Sisa pukal ni termasuk, sisa pukal tu adalah contoh kalau yang buat macam kayu dan sebagainya, sisa kebun, taman dan juga barangan kita semula. Ini sahaja sepatutnya servis yang kita buatlah. Termasuk dengan potongan rumput, longkang, itu antara sisa domestik pukal yang kita telah gunakan melibatkan sisa kebun dan juga taman. Ini adalah pengurusan kita semula. Kita kutipan secara berjadual. Kalau lihat dekat luar rumah tu ada jadual kutipan 2+1, 2 sisa domestik dan 1 juga adalah sisa pukal yang termasuk juga dengan barang kita semula. Ini saya akan bagi tahu macam mana kaedah untuk menguruskan sampah tu yang ada dekat rumah. Ini kita punya akta melalui 1 September 2015 kita perkenalkan satu kaedah yang baru dipanggil 2+1 ataupun 2 hari sisa domestik dan 1 adalah kutipan pukal dan juga kita semula. Mungkin biasanya kami juga akan terima aduan komuniti maklumkan kenapa tak kutip sampah kami yang ada dalam tong sampah. Sedangkan hari kejadian tu adalah hari kutipan bagi kita semula dan sisa pukal yang +1. Tapi masih lagi aduan-aduan yang melibatkan keadaan sedemikian. Ini transformasi lah, mungkin dulu agak rare sikit. Dia beria angkat tong, masukkan, dia press dekat depan rumah air sampah.
Dan sekarang ni dah tak ada. Sebab tu saya tanya tadi berapa ramai ucapkan terima kasih kepada mereka yang menguruskan sampah kerana mereka perlu mendepani sampah-sampah dengan bau yang sangat-sangat dahsyat. Bau sampah ni just satu benda yang kalau lori sampah pun berdiri dekat sebelah kita pun beria semua orang pastikan sampah tu tak masuk ke bau sampah tak masuk ke ruang rongga hidung kita kan. Ini yang berlaku sebenarnya. Okay, termasuk juga dengan kita dibekalkan cage, sangka, dan mungkin sebelum ni lebih kepada rumah-rumah komuniti. Tapi sekarang sangka kami pun kami tak bekalkan lagi, kami memang kehabisan stok. Tapi masih lagi walaupun dah ada pengasingan yang telah dilakukan, masih lagi ada antara mereka yang tidak mahu mengasingkan mengikut kategori yang telah ditetapkan. Okey, so kita kembali balik. Mungkin pada awalnya bumi kita telah dicipta dalam keadaan sfera, so kita pecahannya 70-30%. Dan mungkin sekarang ni adalah berlakunya penambahan seperti tadi penasihat program telah maklumkan bahawa adakah kita menjaga sebenarnya bumi kita dengan keadaan yang baik. Kita sebagai manusia telah diutuskan ke bumi ni, adakah kita rasa bahawa kita dah cukup bagus untuk memastikan masa hadapan kita dalam keadaan yang sangat baik. Okey, so ini yang sering saja berlaku keadaan kita sekarang, berlakunya gas rumah hijau atau pelepasan karbon, isu pemanasan global dan perubahan cuaca global. Dan ini juga cabaran yang sebenarnya anda sebagai pelajar macam mana nak menerapkan elemen tersebut kepada komuniti. Anda tahu apa itu pelepasan karbon, anda tahu bagaimana berlakunya pemanasan global. Tapi kalau masuk ke dalam rumah, tak sampai 5 minit kita berdiri dan mencari aircon, mencari kipas dan sebagainya. Kerana memang keadaan suhu kita dah sangat-sangat panas. Okey? Sama juga banjir kilat yang berlaku. Saya tidak menolak, saya bukanlah nak kata saya menolak bahawanya kiamat itu akan berlaku tiba-tiba. Kita pun tak tahu bila kiamat itu akan berlaku. Tapi adakah kita bersedia untuk ke arah itu sedangkan keadaan yang sepatutnya kita lakukan tidak dijaga dengan betul. Contohlah macam Malaysia ni, dia baru-baru ni viral. Banjir kilat berlaku kerana ada banyak perkara-perkara yang berdosa dilakukan. Ironinya sebenarnya berlaku daripada sampah sebenarnya. Berlakunya sampah tersumbat, kita tak menguruskan saliran dengan keadaan yang betul dan sebagainya. Itu sebenarnya yang berlaku. Perkara pertama. Dan selebihnya ikutlah kepada fakta-fakta yang suka direka sendiri oleh rakyat kita. Tapi elemen pertama adalah pengurusan sampah. Banjir kilat itu boleh berlaku antara puncanya adalah disebabkan oleh sampah. Okey, termasuk juga dengan pencemaran sampah. Ini memang tak nak kontrol lah. Contohnya macam dekat Johor ni pun sampai Sultan Johor pun dah mula marah. Okey, apa yang berlaku di Mersing, berlaku dekat Skudai, seluas-luas sungai itu dah mula dicemari dengan sampah. Okay, inilah lagi yang berlaku dekat kawasan saya lah, khususnya melibatkan kawasan-kawasan di luar bandar. Okay, mungkin kita dah lebih sinonim kalau nak berkemaskan rumah, tak ada siapa yang uruskan sampah, perkara paling mudah untuk dilupuskan sampah adalah dengan membakar. Itu sebenarnya sangat-sangat orang kata tak elok dan tak boleh digunakan kerana kita tak tahu. Sebab saya tahu anda semua arif mengenai ini, so kita ada membebaskan banyak-banyak gas di dalam sampah. Tak tahu pun apa kandungan dalam sampah tu. Ada tak orang nak bakar sampah? Okey, kita asingkan dulu plastik, kertas, kaca dan kita akan bakar ikut kategori. Tak ada rasanya. Kita hanya lombokkan sampah, lepas tu kita bakar sampah tersebut. So gas-gas ni yang akan meninggikan suhu pada permukaan bumi lah yang ada sekarang ni. Okay, so pernah tengok landfill tak? Ini landfill kita. Landfill kita bukan sahaja busuk, air dia bukan sahaja hitam, dia ada package lagi, berbuih-buih. Okay, air dia berbuih-buih dan dia punya jentolak yang anda semua lihat ni, pernah beberapa kali dia tergelincir lah. Cuma tiada kemalangan jiwa yang dilaporkan lah. Sebab kenapa berlakunya kegelinciran tu adalah disebabkan sampah kita, walaupun sampah tu banyak, kita dah rasa sampah tu dah cukup mapan, dah cukup padat, tapi sebenarnya tidak. Kerana sampah tu disebabkan oleh udara, cuaca dan sebagainya, berlakunya mendapan, so boleh turun lagi sampah kita lah. Okey, so negara kita sedang membangun berapa ramai, mungkin saya rasa pun ada di antara anda semua pun rasa macam alah dah tahu dah kalau buang sampah akan ada pencemaran. Kita kena lakukan kita semua perkara-perkara yang asas sebenarnya anda dah tahu dan saya pun nak tahu juga sama ada anda lakukan ini atas kapasiti untuk memang nak menyelamatkan bumi sebagai seorang hero ataupun sebenarnya anda melakukan ini hanya sekadar memenuhi tuntutan dalam akademik anda. So anda kena tahu
Realiti sebenarnya yang akan berlaku sekarang ini adalah apabila anda sudah kepada alam pekerjaan. Macam mana anda nak menguruskan masa anda dengan pekerjaan, macam mana anda nak menyibukkan diri anda dengan keluarga anda, dan macam mana anda nak menyampaikan sesuatu kepada komuniti yang berada di sekeliling anda. Kita nak rumah kita bersih, tapi adakah kita jaga alam kita juga keadaan yang bersih? Itu perlu difikirkan. Sebab saya bagi tahu tadi, kita punya landfill memang sangat-sangat kronik, okey, sangat-sangat membimbangkan, dan kapasiti sampah juga semakin meningkat setiap hari sebenarnya. Okey. So ini apa yang berlaku sekarang dekat Malaysia. Kita melihat sekarang banyak sangat kes-kes yang melibatkan pembakaran sampah. Kita bakar sampah dengan selamanya. Contohnya tahun lepas juga adanya viral di sebuah negeri di Malaysia ni juga membuang sampah ke sungai. Orang Malaysia ni suka ambil benda ni yang agak joke. Dia kata macam buang saka dekat sungai. Itulah benda-benda yang berlaku sebenarnya. Timbunan sampah ini yang sering sahaja yang berlaku. Dan berapa ramai yang dekat sini juga mengkongsikan perkara ini kepada orang ramai. Berapa ramai juga komuniti yang ada dekat sini mengambil tindakan terhadap perkara-perkara sebegini. Berlakunya sisa punca pemanasan global bagi sisa makanan, timbunan sampah. Dan berapa ramai juga kat sini juga lebih gemar untuk kongsikan gosip-gosip yang berlaku daripada isu melibatkan sampah. Perlu diambil berat ya. Okey, so sampah kita sekarang dah seluar Perlis. Malaysia memang cukup dikenali semua jenis program. Orang datang rumah walaupun 5 minit saja pastinya akan menghidangkan dengan makanan-makanan. Apatah lagi sekarang ni minggu perayaan. Kalau boleh raya tu penuh satu meja dengan makanan. Lepas tu pula tambah satu telap nasi dekat hujung tu. Lepas tu orang kalau tak makan, makanan tu jadi apa? Dan berapa ramai yang dekat sini juga melakukan kaedah pengkomposan. Apatah lagi mereka terus membuang sampah ke dalam setong sampah dengan harapan sampah tu dikutip oleh orang lain. Okey, itu sebenarnya yang berlaku di Malaysia. Sama juga kita banyak dah sebenarnya artikel-artikel melibatkan dengan sampah sebenarnya. Kita memang dah sangat-sangat kronik, tak kalah tiba-tiba. Macam saya akan bagi tahu tadi, adakah anda sebagai pelajar melakukan ini atas tuntutan akademik anda? Macam mana anda menyampaikan ilmu itu kepada orang lain? Sebab anda memang duduk dalam field education yang ini. Tapi kalau anda keluar sekadar untuk mendapat pekerjaan saja tapi tidak berkongsikan ilmu yang anda ada, apa akan jadi kepada generasi anak-anak anda sebenarnya? Perlu difikirkan. Okey. So Malaysia ni sekarang ni, kerajaan Malaysia berusaha keras untuk mempromosikan pelancongan yang ada di Malaysia ni. Banyak pantai-pantai yang diperkenalkan. Agak-agaknya Malaysia masuk tak dalam kategori pantai ini? Ada tak agaknya Malaysia? Ada. So Malaysia ada di tempat ke-8 di dunia pantai yang terkotor. Jangan feeling-feeling bawa anak-anak mandi dekat pantai tiba-tiba nampak ada obor-obor. Tu bukan obor-obor, tu plastik dik. Tu plastik. Belum lagi kalau terjejak apa kaki tu dekat pesisiran dekat apa laut tu tiba feeling tu pasir. Tak tahu pun apa item yang ada dekat lantai laut tu sebenarnya, dasar laut sebenarnya. Okey, ini perlu diambil kira lah. Dengan kapasiti penduduk hanya 32 juta saja, kita berada di tangga yang amat membimbangkan. Okey, sebab kita ni nak bersih tempat kita je. Orang lain lantaklah nak jadi apa kan. Tapi tak boleh sebenarnya. Sama-sama perlu ambil tindakan. Okey, kenapa kita kena berubah? Ini statistik yang baru saya perolehi sebab dia akan ambil 6 bulan 6 bulan. Ini bagi akhir tahun lepas. Okey, mungkin ada cakap dengan saya, alah Cik Bat, nampak je kat situ ada warna putih. Kena tahu daripada 2020-2021 kebanyakan negara-negara tu dia ada PKP. Jadi kurangnya pergerakan yang berlaku. Tapi ni kalau tak ada PKP ni, banyak kawasan-kawasan dah mulai merah. So bayangkan polar bear tu kalau dah ais dah tak ada, apa yang akan berlaku kepada dia? So isi padu air pun akan bertambah dan sebagainya lah. Okay, sekarang ni pun bongkak ais pun dah mula bergerak. So ini satu fenomena yang sangat membimbangkan sebenarnya. Okay, macam saya kata tadi, saya bukan nak menolak bahawa sebenarnya kiamat tu akan berlaku. Tapi ini juga antara kerakusan kita sendiri sebagai manusia yang tidak mengendahkan keadaan ekosistem yang berlaku sebenarnya. Walaupun kita anggap alah aku setakat buang satu plastik gula-gula saja. Kesannya kalau ada 10 orang, 100 orang, 1000 orang, berapa banyak plastik yang kecil itu dapat dikumpulkan. Termasuk juga dengan puntung rokok. Itu paling glamour lah.
Puntung rokok tu walau dengan anggapan bahawa kita buang saja, sebenarnya ia juga antara punca pencemaran tu boleh berlaku. So ini saja, sama juga macam saya bagi tahu tadi, jangan feeling-feeling kononnya Terengganu adanya jumpa dolphin, adanya ikan paus. Itu pun perlu dibimbangkan sebenarnya. Sebab bila berlakunya perubahan suhu, haiwan-haiwan tersebut dia bertukar arus, bertukar arah pada kumpulan mereka, dan mereka dah terpisah dari kumpulan mereka, itulah mereka tersesat dan sebagainya lah. Dan ataupun mereka mengikut habitat-habitat makanan mereka, sebab dia bergerak sana kumpulan, dia ikut je makanan tu. So mereka pun mengikut pada suhu yang mereka rasa sesuai dan sebagainya lah. Tapi ini yang berlaku. So sama juga, kita cuma ada 50, kita adalah harimau Melaya, kita adalah memang harimau tu sebagai kita pun aset, tapi kita hanya 52 ekor sahaja sekarang ni. Kelakar ke tak kelakar sebenarnya? Okey, benda tu macam tak tahulah kalau masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita nak bagi tahu bahawa adakah lagi harimau Melaya ni hanya sekadar nama sahaja ke ataupun wujud dalam negara kita. Okey. So adakah anda ingin perasaan macam inilah? Mungkin akan datang habitat-habitat tu mulai pupus, anda pun bawalah anak-anak semua pergi ke zoo, duhai anakku lihatlah harimau belang ini. Kita tekan button saja untuk mengenal bunyi habitat tersebut. Andai kata button tu rosak, keluar yang pelik-pelik, time tu macam mana? Okey, sama juga kalau kita nak kata dugong pun kita nak jumpa macam mana keadaannya, fizikalnya, hanya melihat melalui sosial media dan sebagainya. Ini yang perlu diambil berat. So macam saya bagi tahu tadi, kita di rakyat Malaysia sangat pemurah. Segala jenis event tu memang kalau boleh, makanan tu adalah perkara yang penting yang perlu dihidangkan kepada mereka yang hadir. Saya cakap sama jugalah dengan kami, bila cuma kami mengurangkan kapasiti mereka yang datanglah. Sebagai contoh, kalau 100 orang tetamu yang datang, kami hanya bagi kepada mereka yang datang 70 pack sahaja. Ikutlah first come first serve sampai dapat. Dan kita pun sepatutnya kena ubah satu stigma. Kalau pergi ke rumah orang, sebagai contoh dapat jemputan majlis kahwin, okay, kita pergi ke majlis semua orang, tak ada makanan, diam. Tak payahlah selangkah keluar daripada rumah majlis kahwin, rumah Cik Kia, tiba-tiba kita ambil phone kita, buka Facebook, update status, aku pergi rumah Kia, tak dapat makanan, #kempunan. Janganlah, okey. Kalau kita tak dapat, kita diam. Sekarang kita dapat pahala dah sebenarnya pergi menziarahi orang. Tapi lepas keluar dah dapat dosa bertimpa-timpa. Itu kita kena ubah. Kalau tak dapat, tak cukup, dah tak payah. Lagi-lagi musim perayaan ni, alah setakat datang rumah makan kuih je. Kalau dah tahu tu, tak payah datang rumah orang tu. Kalau saya senang je. So kalau tujuannya untuk mengunjungi, lakukan dengan cara yang betul. Janganlah mengharapkan satu imbalan apabila kita mengunjungi. Okey, sebab kita suka membazirkan makanan, so kita menghasilkan makanan lebih daripada 1.3 bilion tan sisa makanan dilakukan oleh seluruh dunia. Dan bila makanan tu dia akan membebaskan gas dari nitrogen, karbon dioksida, metanan dan hidrogen sulfida. Sebab itulah kalau tak percaya, pergi dekat mana-mana kafe, kedai-kedai makan, cuba dekat longkang mereka, anda akan rasa haba dekat situ. Sebab tu sebenarnya puntung rokok tu tolonglah jangan buang secara bersepah-sepah. Buanglah kat tempat sepatutnya. Kalau terbuang dekat dalam longkang yang mengandungi gas-gas ini, boleh menghasilkan letupan sebenarnya. Dah tak pasal-pasal. Okey, so tak ada masalah sebelum menjarakkan 3 meter daripada kawasan makanan untuk yang mereka yang nak merokok. Tapi ialah kita ni suka membangkang, hanya melihat pada kepentingan diri tanpa melihatkan kesan-kesan yang akan berlaku sebenarnya. Okey, apa yang sering juga kita lihat, ini memang cukup, orang kata tak tahulah nak salahkan siapa, tapi bagi saya diri sendiri mereka juga. Berapa ramai yang dekat sini suka keadaan ini? Lepas makan ditinggalkan sahaja dekat atas meja dengan harapan akan ada orang yang akan bersihkan. Apa salahnya kalau ada dulang, ada tray, kumpulkan semua tu dekat atas tray. Tak ada masalah pun. Okey, so kita kena ubah. Kalau dekat kafe pun, angkatlah pinggan tu masukkan ke dalam bekas yang telah disediakan. Bayangkan, kalau setiap meja, kalau 5 orang keluar secara serentak, macam mana orang yang hanya bekerja tu seorang saja nak membersihkan meja itu. Dan kita pula kalau baru masuk dengan harapan akan ada satu meja yang bersih untuk kita duduk. Tak nak duduk kat meja-meja kotor. Hakikatnya yang keluar tu pun adalah mereka yang makan dekat situ juga.
So kena ubah stigma dan perilaku tersebut. Sama juga dekat rumah. Kat rumah pun tak payahlah mak tu nak berbuih mulut, nak suruh kita basuh pinggan. Kalau saya senang je, siapa yang makan tu, awak yang makan sendiri, tangan awak sendiri, pinggan tu pun pinggan awak, takkan suruh mak juga basuh. Kena ubah ya. Okey, itu pun asas kepada kebersihan sebenarnya. So ini komposisi yang ada dekat dalam tong sampah. Bayangkan hampir setengah di dalam tong sampah tu mengandungi sisa makanan. Sangat-sangat pemurah orang kita ni. Okey, sebab tu bila sisa makanan tu banyak tu menyebabkan kita boleh landfill tu dalam keadaan yang sangat kronik. Dan lihat kepada item-item yang lain juga antara sebenarnya kita perlu lakukan pengasingan. Contohnya macam kertas, plastik, logam, kayu, lampin pakai buang tu di dalam kategori yang tidak boleh kita semula. Tekstil dan juga kaca. Walaupun hanya 0.1% saja kita lakukan pengasingan, kalau semua orang buat, berapa banyak landfill yang kita boleh selamatkan. Berapa banyak kawasan landfill tu, ruangan pembuangan sampah tu kita boleh gunakan untuk jangka masa yang lebih panjang. Okey, so seterusnya ini mikroplastik. Sebab tu sekarang ni kita tak boleh nak letakkan bahawa kanser tu berlaku kerana genetik. Okey, dia juga berpunca pada pemakanan sebenarnya. Inilah sebenarnya kita berlaku tanpa kita sedar. Sebab haiwan dia hanya makan apa saja yang mereka lihat tanpa dia tahu sama ada makanan itu boleh dimakan ataupun tidak. Dan kita pun dengan harapan makan ikan tu nampak sedap kita makan, tapi di dalam dia juga ada bahan-bahan yang sebenarnya tidak selamat untuk dimakan. Macam saya sendiri pernah join untuk program beach cleanup. So saya diberi oleh panel untuk membedah ikan pari dekat Pulau Tioman. So dekat dalam tu kita kena rasa setiap item dan dalam tu memang nampak plastik. Sampai sekarang dah saya tak makan ikan pari, geli. Tahulah kenapa. Tak boleh telan, nampak dia macam dah tak boleh dah. So bayangkan kalau saya nampak dekat ayam. Dah tak boleh makan ayam sebab ayam pun dah harga mahal dah sekarang. Okey. So ini perlu dititikberatkan. Macam saya bagi tahu tadi, kita membuang hanya plastik yang kecil saja, kesan dia panjang dan besar sebenarnya tanpa kita sedar. Okey, sebab saya pun perasan sekarang ni, ini sepatutnya adalah tindakan kerajaan. Banyak lagi benda lain sebagai kerajaan perlu fikirkan dan kita hanya menguruskan sisa saja. Okey, kita hanya menguruskan sisa pada rumah. Sebab tu pengasingan sisa pengasingan sisa bermula daripada rumah sebenarnya perlu dilakukan. Okey. So kita akan buat sedikit trivia. Puntung rokok berapa lama tempoh untuk direputkan agaknya? Puntung rokok. Okey, puntung rokok mengambil masa selama 3 tahun nak direputkan. Betul-betul terurai. Betul-betul bahasa Arab dia panggil hazaf, hilang. Okey, besi mengambil masa selama 100 tahun, aluminium mengambil masa selama 500 tahun. Okey, kaca pula, pernah tak siapa yang macam mungkin geram ke apa ke, dia tumbuk-tumbuk kaca sampai dia halus macam Ajinomoto. Okey, adakah itu dipanggil satu proses pereputan, penguraian ataupun tidak? So tidak dikekal. Macam mana pun, sekecil mana pun dia masih kekal sebagai kaca. Dan paling sinonim adalah plastik. Kita paling suka sangat guna plastik 450 hingga 1000 tahun. So lepas ni kalau pergi kedai, kalau rasa kita boleh hand carry dia, tolonglah bawa hand carry. Tak payah nak juga masukkan dekat dalam plastik. Memang nanti kita akan cakap, orang kedai tu dah masukkan. Kita pun ada mulut. So cakap, tak apalah bang, tak payah plastik. Boleh je. Walaupun saya tahu anda mempunyai duit yang banyak, mampu untuk membayar 20 sen dan juga 50 sen untuk mendapatkan plastik, lebih baik simpan duit ataupun dermakan dekat mana-mana tabung walaupun 20 sen. Daripada anda nak sekadar untuk memudahkan anda untuk mengangkat plastik, hakikatnya plastik tu lepas sampai kat rumah pun kita buang. Dan menyebabkan antara pencemaran tu boleh berlaku. So konsep 3R, saya rasa semua orang dah tahu 3R, tapi siapa boleh kongsikan 3R mengikut susunan yang betul? Recycle dulu ke, reduce dulu ke, reuse dulu? Mana agaknya? Reduce dulu. Reduce dulu ke reuse? Ke recycle? Reduce dulu. Reduce. Recycle. Reuse? Recycle, reuse, reduce. Dia kena ikut susunan sebenarnya, dia kena reduce dulu.
Selepas reduce, kita akan reuse dan kita perlu recycle. So ini sebenarnya amalan kita semua. Mungkin saya rasa semua orang dah biasa sangat dengar 3R tu ini perlu menamatkan, gunakan semula bahan-bahan yang telah digunakan. So saya ulangkan kembali, kita perlu kurangkan, dia kena ikut susunan yang betul. First kali kita pergi kepada reduce, kita kena kurangkan jumlah sampah. Macam saya bagi tahu tadi, kalau dah rasa tak nak guna plastik, bawalah ke mana-mana bag woven, itulah bag yang boleh digunakan semula. Cuma bag woven tu kalau beli barang basah, tolong dicuci dalam ni dan dijemur. Okey, jangan terus pakai, nak nampak sangat environment pun bahaya juga. Kalau tak tahu asas untuk kebersihan dan konsep penjagaan diri sebenarnya, tu perlu diambil berat jugalah kalau semikian. So seterusnya kita kena reuse, guna semula bahan-bahan tersebut. Okey, kita boleh jadikan macam-macam bahan untuk kita menggalakkan lagi orang untuk melihat dan mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi kita kena reuse tu, kita kena guna semula bahan-bahan tersebut. Okey, so inilah paling cukup dikenali. So kita semula menghasilkan bahan-bahan baru dan juga kreatif, satu benda yang sangat benar. So mungkin akan datang 19 hari bulan tu boleh tengoklah beberapa bahan yang dibawa oleh pihak ISWM. So kita akan tunjukkan bahan-bahan yang pada landfill yang kita kitar semula menjadi satu benda yang boleh diguna pakai. So ini adalah cara untuk kaedah untuk kita kumpulkan kertas lah, melalui kita semula kertas. So kaedah. Okey, kotak minuman, nama lain bagi kotak minuman apa agaknya? Siapa boleh bagi saya akan bagi hadiah. Apa nama lain bagi kotak minuman? Tetra Pak. Siapa yang cakap tu? Siapa Saya. cakap dari Tetra Pak? Wazif Ilmi. So nanti boleh bagi tahulah nama siapa kat Tetra Pak. Okey, so betul. Nama bagi kotak minuman tu adalah Tetra Pak. So kotak minuman yang lain kita Tetra Pak. So Tetra Pak ni juga ada kategori yang dalam kategori kertas. So dia boleh dikitar semulalah. Okey, cuma kaedahnya perlu dibersihkan dalam kotaknya dan dikemikkan lalu dikeringkan terlebih dahulu. Okey. Seterusnya tin aluminium, kaedahnya perlu dikemikkan, tapi janganlah pula nak dapat timbangan yang banyak kita masukkan batu dulu dekat dalam tin aluminium tu dan dikemikkan. Kami ada terima macam itu. So kena tahu kalau mereka yang kutip tu mereka tahu berapa satu plastik biasanya anggaran bagi timbangan berat bagi plastik itulah. So kita pun tahu berapa banyak tin aluminium yang boleh kita 10 bagi satu plastik. Okey, so tak payahlah nak tipu-tipu sebenarnya. Okey, seterusnya adalah bagi botol minuman. Ni sebenarnya nak jimatkan ruang. So janganlah pula macam Allah nak kena buat macam gini ke, renyahnya, lecehnya. Tak adalah. Cuma ni nak jimatkan ruang. So kita just kemikkan dan kalau lebih baik sebenarnya tutup dia tu dengan body ni tu diasingkan. Sebab tutup minuman tu kalau diasingkan dengan body dia, tutup tu harga lagi mahal daripada dia punya body. Okey. Sub material yang dekat plastik lebih tebal, lebih berkualiti nak comparekan kepada botol minuman. So sama juga jangan suka sangat letak minuman dekat dalam kereta. Sebab itulah botol minuman ni kita beli tu terus minum, bukan nak try minum. Tak, beli tu terus minum. Terus habiskan. Kalau boleh janganlah simpan terlalu lama sebab dia boleh menyebabkan kanser. Menurut Profesor Madya Rahmat Awam juga, bila kita tinggalkan dalam suhu yang sangat tinggi dalam kereta boleh menghasilkan kanser yang boleh menghasilkan toksik yang akan menyebabkan sel kanser tu boleh berlaku. So kalau boleh dah minum terus habiskan. Okey. Sebab itulah kalau rasa macam tak nak minum, tak payah beli. Kalau nak feeling minum sikit-sikit tu berkongsilah dengan orang-orang lain juga. Okey, fakta melalui kertas. So kita boleh nyamatkan banyak pokok sebenarnya kalau kita semula. Sebab 1 tan surat khabar di kita semua boleh menyamatkan 17 batang pokok. Okey, sama juga kita sebenarnya pembunuh tanpa sedar. Kita banyak bunuh haiwan-haiwan yang ada. Terutama habitat di dalam laut sebenarnya. So mereka tak tahu pun boleh makan ataupun tidak. Tapi punca antara kematian mereka juga adalah disebabkan kesilapan kita sebenarnya. Okey, perlu diambil berat kerana sedemikian. So sama juga 1 pam besi boleh menghasilkan 1 tenaga untuk 60 watt untuk lampu lah. Tapi janganlah pula feeling balik rumah, mak saya dapat ilmu yang baru. Kita kumpulkan tin aluminium, cucuk je kabel dekat situ. Apa-apa saya tak tahu So mereka yang pakarlah okey kaedah tersebut.
Okey, so macam mana kita letakkan barang kita semula? Ini sebenarnya kaedah letakkan barang kita semula kalau dekat tong sampah yang dikutip. Sebab itulah dia ada jadual. Jadual tu juga sebenarnya membantu untuk mendidik komuniti untuk kontrol pembuangan sampah. Sebagai contoh, Isnin dan juga Khamis, sisa domestik. Okey, yang tu tadi, sisa domestik. So janganlah pula hari Isnin dah buat kutipan, lepas tu hari Selasa tu pula ada lagi banyak sampah, Rabu pun ada banyak lagi sampah. Tak ada. Tu kita nak kontrol sebab nak tunggu next tu dia agak lama, hari yang mungkin agak panjang. So bila dah tong sampah tu dah penuh, janganlah pula letak dekat luar tong sampah. Sebab memang tong sampah tu memang dah didesainkan untuk, itulah kapasiti bagi satu rumah. Sama juga macam kat kedai. Kat kedai pun kita nampak kan kadang mereka buang sampah tu dekat luar-luar tong sebenarnya. Tu sebenarnya bukan daripada kedai tu juga, daripada kawasan sekeliling sekitar. Jadi kalau rasa memang dekat rumah tu memang dah tak ada tong, tak ada orang yang buat kutipan, takkanlah kita nak bakar sampah pula. Jadi kena bincang dengan komuniti untuk mendapatkan tong sisa dan lantik juga syarikat ataupun kontraktor yang menguruskan sisa tersebut. Perlu diambil berat, dan tong sampah dan barangan kita semula juga perlu diletakkan dekat luar tong sampah, dan pekerja kita sebenarnya dikutip dekat luar di kawasan sepukal. Jangan marah kalau kenapa tak kutip dalam tong sampah. Okey, tapi memang ada je yang buat aduan, bagi tahu tak kutip dalam tong sampah. Dan saya pun macam tak nak dilayan, tapi kena terima juga aduan. So kenalah layan dengan keadaan yang baik. Sebab tu macam saya bagi tahu, kami tak ada right untuk marah. Kami tak ada right untuk menegur. Kami hanya terima dan pergilah uruskan. Malah nak panjang-panjang komen. Kalau tak percaya, boleh tengok dekat SWM punya Facebook, mungkin boleh tengok komen-komen yang ada dekat situ. Kadang-kadang macam you all yang mungkin tengah belajar, you all pun rasa alah benda macam gini pun takkan nak tahu dia uruskan sendiri. You all pun boleh fikir perkara yang sama macam mana kami fikir sebenarnya. Okey, ini juga sekarang ni ini antara aset yang mungkin perlu dibawa ke mana saja dengan harapan dapatlah ditinggalkan perkara inilah. Tapi buat masa ni face mask adalah perkara yang perlu dibawa ke mana saja. Jadi kaedah pelupusan pun perlu ada cara sebenarnya. Walaupun sebenarnya daripada pihak KPKT belum ada lagi satu guideline macam mana untuk menguruskan face mask dan juga COVID test punya items tu. Tapi seeloknya mengikut kepada Kementerian Kesihatan Malaysia perlu dimasukkan ke dalam plastik, diikat masuk ke dalam plastik dan barulah dibuang ke dalam tong sampah. Jangan buang simply macam itu, takut mungkin virus ataupun COVID tu mungkin masih lagi ada dekat situ. Pekerja kami pun buat kutipan, tiba-tiba boleh berlakon jangkitan dekat situ. Okey, so kita kena lakukan pelupusan terutama untuk face mask juga dengan kaedah yang betul lah. So ini saya akan perkenalkan aplikasi Kita Recycle yang sekarang ni SWM tengah perkenalkan kepada komuniti untuk menggalakkan lagi mereka melakukan pengasingan dengan kaedah kita semula. Ini yang satu jenama yang dikenakan oleh pihak SWM, sebab orang kita ni kalau tak ada ganjaran, tak ada benefit untuk dia tak nak buat. Walaupun sebenarnya kami memperkenalkan satu insentif mata ganjaran kepada orang ramai untuk lakukan kita semula, walaupun mungkin kata kalau saya kumpul-kumpul pun 1 kilo kertas pun baru 20 sen. Tapi niatnya adalah bukan nak mendapatkan cash tu sebenarnya. Kita nak mengurangkan penjenaan sampah sebenarnya. So kalau anda dah mendaftar buat kita semula, nanti boleh berurusan dengan kami. Konsep untuk kutipan dan sebagainya akan diuruskan oleh pihak SWM. Cuma untuk Kita Recycle ni dia hanya diperkenalkan di 3 buah negeri sajalah. Mungkin selepas anda dah habis belajar nanti dah balik ke Terengganu semua tak ada tu, jangan tanya saya pula lah. Call Cik Bat, kayak ada barang kita semula ni, nampak ada Kita Recycle. Saya memang suruh post lah sampah tu ke kita orang. Sebab dia hanya melibatkan 3 buah negeri saja, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor. Okey, kaedah pendaftarannya pergi saja ke website Kita Recycle, daftar. So kalau macam tak nak alamat semua tak nak letak, boleh saja letak email, nombor telefon dan juga nama lah dekat situ. Nanti akan diberikan satu ID, setiap orang berbeza-beza ID dia. Sebagai contoh, kalau rumah tu adalah rumah yang dikutip oleh pihak SWM, nak buat pertandingan antara suami, isteri dan juga anak-anak kutipan, boleh. So setiap orang berbeza-beza dia punya ID dia lah, dia punya nombor siri number dia lah. Okey.
So bila dah kumpulkan barang, so kita akan boleh tengok berapa banyak RP mereka dan boleh convert kepada wang tunai. Sebab tu kita perlukan email address untuk sebarang transaksi tu boleh dimaklumkan di situlah. Kita takut ada istilah scam dan sebagainya. Dan maklumat-maklumat yang dikongsikan juga adalah kami simpan di bawah akta yang telah ditetapkan lah. So kaedah untuk program kita recycle ni hanya kumpulkan barang, diikat, dimasukkan ke dalam sangkar. Tapi kalau rumah contoh macam dekat UTHM ada sangkar, masukkan dekat sangkar. Tapi kalau program tu secara berkala pun kita boleh uruskan. Kalau mereka duduk di kawasan perumahan, kalau boleh dekat taman tu biarlah ada beberapa lagi rumah yang mendaftar. So senang kutipan tu dilakukan kepada rumah ke rumah lah. Kalau setakat tu contohnya duduk dekat taman universiti, ada satu rumah saja, tu renyah sikit lah. Tak nak kena hantar ke sangkar yang berhampiran. Tapi kalau dekat taman universiti tu ada 10 buah rumah, 5 buah rumah tu berdaftar. So boleh deal dengan kami dan kami boleh kutip pada rumah ke rumah lah pada jadual yang telah ditetapkan. So tak payah nak angkat barang tersebut pergi ke sangkar. Tapi kalau hanya tak ramai yang mendaftar, so tak nak kena letak juga kat sangkar. So bila letak kat sangkar tu kena tulis. Kalau rasa macam tak nak print QR code yang ada, so boleh print, boleh tulis sahaja nombor siri number yang ada dekat situlah. Sebagai contoh kalau SWMJ tak ingat berapa banyak kosong, letak nombor yang belakang tu pun tak ada masalah. 4499. Itu pun tak ada masalah. So konsep kutipan boleh lakukan ada sekali seminggu secara on-call basis. On-call basis ni biasanya kalau case lah, melibatkan case kalau dah penuh, boleh kontak kami dan kami akan terus hantar tim untuk buat kutipan dekat sana. Adapun kutipan secara berpusat yang mungkin dilakukan oleh sekali ataupun 2 kali sebulan lah. So ini barang-barang yang kita terima, kita hampir 25 barangan kita semula yang kami terima. So ini saya akan kongsikan juga kepada penganjur program untuk dihebahkan kepada orang ramai berkenaan dengan jenis-jenis barang yang kami terima bagi kutipan barangan kita semula. So apa yang kita perlu buat bagi sistem makanan, saya rasa ramai dah tahu kompos adalah cara yang terbaik lah untuk kita kurangkan pencernaan buangan yang ada dalam tong sampah. 84% jenaan sampah yang ada di dalam tong sampah sebenarnya. So kepentingan kompos dia boleh menambahkan kesuburan tanah, membaiki struktur penggunaan tanah, menggantikan baji kimia dan membaik saliran tanah sebenarnya. Mungkin waktu saya dulu kalau nak cerita balik waktu saya sebelum saya masuk SWM ni, saya memang tak minat sangat dengan kompos ni sebab bau dia nauzubillah, saya memang tak tahan. Tapi bila dah saya tengok, saya dah mempelajari sebenarnya dia macam satu benda yang seronok kalau kita buat kompos sebenarnya. Memang kalau contoh kalau kita ada tanaman, saya kat mak saya tu dekat kampung tu bagi daripada baja kompos yang dah dihasilkan, subur-subur semua tanaman yang ada dekat kampung saya tu. Okey, kat kawasan mak saya lah. Okey. So bahan kompos tu ada banyak dengan sisa tanaman, kaedahnya boleh jerami padi, batang jagung, daun. Okey, ada banyak method sebenarnya boleh dilakukan. So mungkin boleh Google dan boleh cari kaedah-kaedah yang boleh dilakukan melalui kaedah kompos. Jadi apa seterusnya? Kita ada 12 tahun untuk hadkan pemanasan global. So kita tak boleh tinggi dah sekarang untuk tahun 2030. So kalau kita tak kawal keadaan tersebut, kita boleh menyebabkan pelbagai asbab pencemaran tu boleh berlaku. Sebagai contoh banjir kilat, kemarau, kebakaran hutan dan juga kebuluran. Okey, so anda boleh pilih nak hilang satu saat dengan hanya membuang puntung rokok, hakikatnya menghilangkan 300 tahun. Buang saja botol minuman hanya 1 saat juga boleh menghilangkan 450 tahun. Dan paling glamour sekali, kita suka sangat guna polystyrene dan boleh menyebabkan 1000 tahun tu akan hilang. So ini burger yang mungkin akan datang tu yang mungkin kita akan rasa tanpa kita sedar. Dia masih lagi filet ikan, tapi kalau ditengok balik sebenarnya bahan inilah yang kita telan sebenarnya. Okey, jadi pilihan di tangan anda, sisi hidup anda. Jika anda ada pelajaran, bereksa ada banyak masuk sekolah, universiti hingga Menara Gading, tapi masih lagi buang sampah merata-rata yang hakikatnya sampah tu dikutip dan dibersihkan orang lain. Saya senang je. Biasanya saya akan lihat kepada IPT sekolah-sekolah. Kalau saya tengok macam
buat program tapi sebenarnya sekadar memenuhi tuntutan, memang kena baliklah dengan saya. Sebab kalau boleh, jangan sekadar anjurkan program. Dah ada knowledge, dah ada maklumat, pensyarah-pensyarah dah kongsikan kepada anda semua, laksanakan sebagai tanggungjawab anda kepada komuniti. Sebab komuniti dia tak macam anda yang tahu banyak benda, tak diberi peluang untuk dipendedahan, ada seminar, ada program dan sebagainya. Itu cara anda untuk hebahkan kepada komuniti. Sebab kalau anda nak tanya dengan saya pun, Cik Bat macam mana explain dengan orang pasal EM, saya pun tak tahu cakap macam mana dengan orang ramai. Sebab tak semua orang tahu maksud EM tu adalah apa. So macam mana anda nak perkenalkan dengan bahasa yang mudah untuk difahami, yang mungkin macam saya buat ni, saya jenis malas sangat nak guna bahasa saintifik. Bahasa yang mungkin secara berseluruh, yang mungkin anda untuk fahamlah. So macam saya beritahu tadi, pilihan adalah tangan anda, macam mana anda nak menguruskan dan tanggungjawab anda sebagai mahasiswa untuk keluar berjumpa dengan komuniti untuk sampaikan ilmu yang anda pelajari di universiti sebenarnya. Okey, jadi anda boleh pilih. Kalau anda tak laksanakan, anda adalah kategori yang tidak tahu malu. So itu saja yang saya boleh sampaikan. Jadi setiap individu boleh mengamalkan pengasihan sisa dan mari kita semulalah. So lakukan demi masa depan kita, dan kalau kita hidup dalam keadaan yang tidak bersih pun kita rasa tak selesa. Dan kalau dalam Islam pun an-nazafatu minal iman. So berimankah kita kalau tak menjaga kebersihan? Dan kalau kita melakukan pembaziran, ambazir ikhwanun syayatin, siapa setan dekat situ? So fikir-fikirkan dan renung-renungkan bersama. So itu saja. Jadi saya mungkin boleh buka kepada soalan kalau ada. Baiklah, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Bakhtiar bin Azni atas berikan sebentar tadi. Banyak juga yang kita dapat daripada ceramah beliau. Kesian saya tengok yang beruang atas ais satu-satu. Kesian ni. Okay, baik. Baiklah, majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab. Baiklah, Tuan. Di sini terdapat beberapa soalan yang telah kami kumpulkan daripada para pelajar untuk ditanyakan kepada Tuan. Sekiranya para pelajar yang lain mempunyai sebarang soalan juga, boleh ditanyakan juga secara langsung ataupun boleh cek di chat box yang disediakan. Okey, baik. Okay. Untuk pengetahuan semua, selepas sesi soal jawab ni kita akan adakan quiz, ya? Okey. So kita minta semua beri perhatian sikit lagi untuk kita soal jawab bersama Encik Cik Bakhtiar. Okey. Saya nak tanya soalan boleh tak? Okey, boleh. Okey, Encik Bakhtiar, saya sebenarnya suka berkaitan tentang kompos. Okey, kalau Cik Bakhtiar tengok kan, sekarang ni perumahan, rumah-rumah tu kadang-kadang dia orang tak berikan tanah tau untuk kita buat kompos ke, nak tanam pokok ke. Ada tak cara yang ringkas yang kita pun tidak mengganggu jiran sebelah, sebab ia akan menghasilkan bau yang agak tidak menyenangkan. Jadi macam mana cara yang mudah untuk kita barang-barang yang macam kita tak habis makan, kulit kepala, ikan apa semua tu, macam mana kita nak komposkan supaya tak masuk ke dalam tong sampah yang kita hantar kepada SWM? Ada tak cara yang paling mudah sekali? Tip-tip lah, sebabnya saya pun rasa bersalah juga bila Cik Bakhtiar maklumkan. Yelah, kita tengok balik, alamak, bulan puasa hari tu banyak pula sisa yang kita buang kat dalam tong sampah yang akan menyebabkan bau. Jadi kalau ada cara yang ringkas untuk kita buat kat rumah yang tak perlu tempat yang ruangan yang besar pun untuk kita jadikan sebagai baja kompos. Ada tak caranya? Biasanya kalau macam untuk kawasan perumahan, mereka akan masukkan ke dalam bekas. Macam mana pun kalau nak buat kompos tu, dia perlu melihat kepada persetujuan dalam rumah sebenarnya. Maksudnya kalau kita dah bersedia untuk kompos, kita kena tahu, satu, dia akan menghasilkan bau, dia juga akan menyebabkan keadaan persekitaran, kat mana kita nak buang bahan tersebut. Okay. Jadi nak tak nak sebenarnya kena masukkan dalam bekas. Rasakan kawasan tu dah cukup, mungkin boleh, kalau macam mana saya kata, nak tak nak pun bahan tu tetap juga akan pergi ke tong sampah sebenarnya. Sebab sekarang ni belum ada satu mekanisme untuk dalam kawasan perumahan. Sebab saya juga ada terlibat juga dengan kajian-kajian yang melibatkan dengan kita nak buat satu mesin untuk kompos ke rumah.
masih lagi isunya adalah disebabkan oleh bau sebenarnya. Masih lagi disebabkan bau. Tapi kalau rasa macam mana pun kalau nak untuk perkara sebegini kena ada satu jalinan bersama dengan komuniti. Berjalan dengan komuniti, so komuniti dah maklum, okey kita sediakan bekas-bekas untuk orang ramai, so setiap isi rumah, so masukkan sisa makanan ke dalam bekas tersebut, so akan letakkan bila dah penuh, masukkan ke dalam satu kawasan yang telah disediakan. So sekarang ni ada juga sebenarnya NGO ataupun universiti yang boleh menerima untuk sisa makanan untuk menghasilkan kompos. Cuma kalau tanya saya sekarang ni pun, saya pun sebab mungkin sekarang ni saya menyertai program yang telah dianjurkan. So saya hanya kumpulkan, so nanti akan ada orang datang rumah saya, dia akan collect pada hari-hari yang telah ditetapkan. So kalau macam kawasan yang mungkin dia nak buat stand alone sendiri tu, dia kena, mekanisme tu dia kena bersedialah daripada segi untuk kat mana nak letak dan kemudian tu dah penuh nak letak dekat mana. Macam mana pun sisa makanan masih lagi dikedikan sebagai sisa domestik. So masih lagi dikedikan juga sebagai satu sampah. So kalau tanya saya pun sebab kita pun masih lagi kurang pendedahan melibatkan kompos. Metod, cara dan sebagainya kita ada. Tapi untuk permulaan, untuk mendapatkan untuk sisa makanan tu nak dikumpulkan tu kita tak ada lagi satu metod yang khusus. So maaf kalau saya tak menjawab, tapi saya pun masih lagi tengah mencari satu mekanisme bagi individu. Sebab kalau kita buat produk, ialah produk yang tak menghasilkan bau tu kalau ada kita boleh beli. Tapi masih lagi kalau kita nak mengakis tulang-tulang dan sebagainya, kita boleh menghasilkan, tapi masih lagi ada bau tu, susah sebenarnya untuk dikomersialkan ataupun untuk diterima oleh orang ramai sebenarnya. Saya rasa kalau kat tempat rumah kampung mungkin sesuai kan? Ya, sebab dia ada tanaman, dia ada haiwan-haiwan yang mungkin boleh bagi. Ni pun sekarang tengah sibuk keluar kajian, jangan bagi makan kucing nasi lah, itulah ini. So nak bagi siapa buat semakanan tu sebenarnya? InsyaAllah, ya betul-betul. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Okey, soalan seterusnya. Okey, baik. Okey, Encik Bahtiar. Di sini terdapat beberapa soalan lah yang telah kawan-kawan saya WhatsApp saya, dia tanya. Dia malu katanya buka mic. Okey. Ada yang telah di-emailkan juga kepada saya. Okey. Okey, soalannya berbunyi begini Encik. Okey. Soalan pertama. Kita ada beberapa soalan je Encik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang pertama. Jenis bahan kita semula yang berlainan akan dibuang mengikut kita semula yang telah disediakan. Kenapa bahan-bahan ni tak boleh diletakkan secara bersama? Macam tu. Nak sambung soalan seterusnya ke cik nak jawab satu-satu? Soalan ni senang je. Soalannya, anda tahu plastik, okey sekarang ni plastik dan juga kertas, boleh satukan tak? Bahan untuk hasilkan kertas, bahan untuk menghasilkan plastik boleh disatukan tak? Jadi kenapa kita kena hasilkan kertas dan juga plastik dan juga bahan-bahan lain? Sebab kita tak tahu bahan chemical yang digunakan bagi start item. Mungkin plastik tu untuk menghasilkan plastik dia ada bahan dia sendiri untuk dihasilkan. Kertas pun ada bahan dia sendiri. Cuba kalau kita gabungkan, jadi apa kan ni? Dan kita pun kalau tahu benda tu digabungkan dan kita rasa selamat untuk digunakan. Sebagai contoh, kalau awak kata daripada kaca, bahan kimikal kaca tu dah dihasilkan kontainer untuk makanan. Awak rasa selamat tak nak dimakan? Tak selamat. So itulah sebab dia bukan tak boleh disatukan. Cuma buat masa ni memang saya tak pernah tahu pun dia boleh disatukan. Dia kena asingkan juga bagi satu kategori sebenarnya. Tapi soalan yang baiklah sebenarnya. Seterusnya. Dia lagi satu memudahkan pekerja untuk mengasingkan juga kan Cik kan? Dia sebenarnya nak tak nak pun pekerja besar macam mana pun dia kena angkat juga. Dia tak adalah kata memudahkan pekerja untuk mengangkat. Tapi sebab macam mana pun kaedah pengasingan tu perlu dilakukan untuk kategori sebenarnya. Sebab kita akan hantar ke vendor. So vendor pun nanti dia akan asingkan lagi. Contoh macam plastik, kita ada 7 types of plastik. Walaupun anda hanya mengumpulkan satu beg semua plastik. Tapi nanti sampai dekat vendor, dia akan asingkan ikut kategori-kategori plastik sebenarnya. So ada 7 kategori kena asingkan.
Apatah lagi kalau bahan tersebut adalah bahan macam tong racun tu sebenarnya. Bayangkan kalau tong racun tu diterima dalam keadaan yang bulky, tapi mungkin dalam 50 tong racun tu hanya 10 saja melakukan kaedah bilasan, tebuk dan sebagainya, tapi lagi 40 tu tak buat. Jadi walaupun 40 tu tak dibuat, dia akan mencemarkan semua bahan tersebut. Sebab tu dia perlu lakukan pengasingan bila sampai dekat vendor sebenarnya. Okey, soalan seterusnya. Baik, Encik, terima kasih. Okey, soalan kedua yang telah di-emailkan kepada saya. Kajian mengatakan kita semula ini dapat mengurangkan kesan rumah hijau. Bagaimanakah adakah benar pernyataan tersebut dan bagaimana dia boleh mengurangkan kesan hijau? Sebelum yang bertanya itu, saya nak tanya dulu yang bertanyakan soalan. Awak tahu tak apa sebenarnya kesan rumah hijau itu sebenarnya? Awak tahu tak definisi sebagai kesan rumah hijau sebenarnya? Jadi betul lah kalau kajian tu dah kata dia boleh mengurangkan kesan rumah hijau, semua betul. Sebab kita mengurangkan aktiviti, janaan dan sebagainya. So bila kita kurangkan aktiviti, kita tak menghasil, tak memproduce sesuatu benda yang keadaan yang mungkin dalam keadaan yang banyak ataupun keadaan yang besar, itu yang akan mengurangkan juga berlakunya kesan rumah hijau sebenarnya. Kesan rumah hijau kan dia akan recycle balik keadaan yang berlaku. So itu sebenarnya. So jadi kajian tu adalah satu benda yang betul. Ini macam soalan Google je ni. Ya, sebelum awak nak tahu pasal kajian rumah hijau, awak kena faham dulu kesan rumah hijau tu adalah apa. Dan baru awak tahu kaitkan. Sebab dalam kesan rumah hijau tu ada pasal pengurusan sisa, pelepasan karbon, ada pasal kita semula, ada pasal penanaman habitat laut dan sebagainya. Dalam kesan rumah hijau sebenarnya, greenhouse. So kena faham yang itu sebenarnya. Okey, soalan seterusnya. Okey. Kira-kira ni soalan last lah, Encik. Sebelum kita ke quiz. Okey. Baik. Kan kita belajar reduce, reuse, recycle atau lebih dikenali sebagai 3R lah. Tapi kami juga tertanya-tanya, siapa yang memperkenalkan 3R ni? Individu yang mana? Nama apa ni? Okey, kalau soalan tu saya pun tak nak jawab juga. Saya pun tak ingat siapa nama orangnya. Dan saya sekarang sebenarnya pun di kawasan IPT sebenarnya pun dah banyak, bukan 3R dia ada banyak dah, ada 7R, ada 5R dah sekarang ni. Tapi macam saya perkenalkan 3R sebab 3R pun masih gagal. Kalau tanya saya soalan-soalan tricky macam ni, siapa yang perkenalkan, saya pun tak tahu lagi sebab saya cuma kenalkan Zulhidayat Sender je, pengasas KFC, sebab nanti kenyang pula saya nak makan. Tapi untuk siapa perkenalkan tu saya tak ada maklumat tersebut, tapi kaedah pelaksanaan dan elemen yang diperkenalkan tu mungkin saya tahulah. Okey. So terima kasih atas soalan yang diberikan tadi. Siapa tak dia macam yang Jepun tu, Sheisuke apa yang ada 5 Dia bawa macam under Pokemon punya tu konsep. susun. Dia Pikachu punya konsep. Dia sama. Sama je kan. Cuma dia mungkin kita Malaysia ni kita buat 3R lebih untuk memudahkan orang untuk faham. Betul. Budak-budak sekolah pun sebenarnya dia faham, cuma dia orang ni nak tahu sejarah ni sebenarnya ni. Kalau macam saya perkenalkan solusi untuk pelajar-pelajar mahasiswa, anda kena faham anda duduk di dalam field alam sekitar. Macam kami dalam industri sebenarnya, bila kami menerima pelajar-pelajar yang ada di universiti melibatkan dengan alam sekitar memang pengkhususan dalam bidang tersebut, bila kami minta untuk memperkenalkan apa yang anda pelajari, saya nasihatkan kepada anda, janganlah hanya mengharapkan pembelajaran yang ada di universiti saja. You all kena explore apa yang ada, apa mekanisme-mekanisme yang diperkenalkan. Kalau anda hanya membawa saja apa yang diperkenalkan di universiti kepada industri, saya rasa anda tidak akan bertahan lama di industri. Sebab cabaran yang ada sekarang ni, kita mendepani dengan masyarakat yang kita anggap bahawa mereka tak tahu apa-apa. Kita yang kena sampaikan kepada mereka. So nasihat saya pada adik-adik semua yang memang duduk dalam bidang ini, tanggungjawab anda bukan saja untuk mencari kerjaya selepas habis belajar, tapi macam mana anda nak sampaikan makluman mengenai alam sekitar kepada orang ramai dekat luar sana. Sebab kadang-kadang walaupun tinggi mana pun orang dekat luar tu dia pun ada pendidikan dia, tapi sebenda asas tu pun masih lagi dianggap enteng, perkara tu perlu dibimbangkan jugalah.
Sebagai contoh, sekarang ni ada banyak negara-negara yang cuba untuk mencari lokasi lain untuk ditempatkan manusia dekat situ. Adakah ia juga membantu untuk menyelamatkan ekosistem kita sebenarnya? Dan saya tak nak tengok jauh, saya nak lihat Malaysia saja. Pemahaman rakyat Malaysia terhadap untuk pengurusan sisa masih lagi sangat rendah. Kita hanya memfokuskan kepada teknologi, sosial media, menjadi seorang TikTokers, tapi tidak menyampaikan maklumat tu. Memang kalau tanya saya yang dah kerja dalam industri ini sebenarnya sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan sebab kami mendepani dengan cabaran-cabaran untuk menyalurkan maklumat kerajaan itu kepada komuniti. Sebab kalau kami tak buat sebenarnya susah dia dekat kami juga. Sampah makin banyak, aduan makin banyak dan sebagainya lah. Cuma saya nak tambah tadi, mungkin saya terlepas pandang, tong sampah kalau hilang nak buat apa agaknya? Aduan. Dekat mana? Tong sampah kalau hilang nak buat aduan kat mana? SWM ke kat mana? Ke pejabat daerah ke? Laporan polis dulu tak? Ya betul. Tong sampah kalau hilang perlu buat laporan polis. Macam kelakar, saya mula kerja pun kelakar agak. Tapi sebenarnya material yang digunakan dekat tong sampah sebenarnya sangat-sangat berkualiti. Kalau kita hantar ke vendor, satu tong tu boleh dapat 70 hingga 80 ringgit satu tong sebenarnya. Pernah ada isu juga tahun 2011 ke 2015, ada orang yang kutip curi tong sampah hantar ke vendor. Sebab tu dekat tong sampah kita tu ada siri number. So kita boleh tahu sekarang. Dan sekarang ni kalau kita pergi tempat untuk recycling pun mereka dah ada kena ambil IC number kita, nama pun dengan IC number untuk hantar ke vendor. Nak pastikan barang yang kita dapat tu bukan barang-barang yang kita ambil pada mana lah. Okay. So kalau barang-barang milik kerajaan khususnya pun dia ada kena keluarkan surat pelepasan aset. Sebab tu setiap bahan tu kita kena tengok balik sebenarnya. Okay. Encik Bakhtiar, soalan saya lah last kalau boleh. Sebab saya kampung di Kelantan. Okey, bila saya balik kampung, kalau kat kampung kalau saya tengok kat Johor ni, kat kampung-kampung pun dia ada satu tempat memang khas SWM handle kan. Tapi kalau saya nak tahu, kalau macam contoh di Kelantan, saya rasa sini majlis yang uruskan tak silap saya. Jadi, adakah macam contoh, kalau macam contoh kita nak ambil idea yang ada dalam sebab saya nampak SWM di Johor sangat strategi dia punya pengurusan. Tapi bila saya tengok kat Kelantan tu, kadang-kadang balik kampung penuh dengan sampah. Macam mana saya tengok, takut nanti kalau kita beli tong sampah kita sendiri, nanti kena rembat kat orang. Jadi biasanya kalau SWM menampak dulu awal-awal menampak di Johor, adakah semua di Johor tu dia akan uruskan ataupun sini Kulai dulu, lepas tu JB, lepas tu lepas tu adakah macam tu biasanya kalau di Johor aplikasi SWM ni? Okey, kalau untuk ada 5 buah negeri, antaranya Kelantan, Terengganu, Pening, Perak, saya ingat yang mana, pengurusan sisa mereka diuruskan oleh PBT. Okey, so macam kalau kami ni, syarikat-syarikat organisasi ni, kawasan yang dah diserahkan oleh PBT kepada kami, baru kami boleh buat servis. Sebagai contoh, Batu Pahat, kita ada Taman Parit Raja. Taman Parit Raja tu baru sahaja buka. So selagi belum ada penyerahan daripada pihak PBT kepada SWCOP dan SWCOP kepada SWM, so kami tak boleh buat apa-apa. Senang cerita, kalau tak nampak depan rumah tu, tak ada tong lagi, maksud tu bukan kawasan serahan lagi lah. So dia melipat pada kawasan serahan. Jadi macam kalau untuk penjadualan pula, memang jadual kami ada satu unit yang memang menguruskan jadual-jadual laluan lah. Dan setiap kenderaan yang ada dekat SWM tu semua ada GPS. Jadi kalau andai kata timbul isu ada rumah kata tak buat kutipan, so kita akan tengok laluan tu dulu, lori masuk ke tidak kawasan tersebut. Okey, dia tak ada. Cuma untuk kawasan-kawasan PBT ni sekarang tengah lagi diperbahaskan di dalam 45 juga. Untuk penyerahan tu ada satu agensi yang menguruskan kutipan sebenarnya. Sebagai contoh sekarang ni dekat Perak pun ada isu berkenaan dengan sampah. So orang Perak sekarang ni, kerajaan negeri Perak dah mewar-warkan untuk membayar gaji yang mungkin agak tinggi juga pada pekerja masa lagi orang tak nak kerja. So itulah antara isu-isu yang menyebabkan bila tak ada satu agensi yang menguruskan,
menyebabkan lambakan sampah tu boleh berlaku sebenarnya. Cuma itulah tengah diperbahaskan lagi perkara tersebut. Betul tu. Jadi saya rasa bila kita nampak strategiknya pengurusan SWM ni, yang ni mungkin diorang ni pun nanti next time mungkin boleh bawa, boleh suggestkan kat tempat diorang. Mana tahu ni anak-anak YB ke apa ke anak datuk kan. Mungkin kalau ada lepas ni yang mereka yang nak buat kajian secara berkumpulan, cuma saya jelaskan di sini. Memang betul kami adalah SWM environment, tapi janganlah beranggapan bahawa semua kajian melibatkan environment tu adalah pada kami. Jadi saya minta maaf andai kata ada projek-projek paper yang mungkin terpaksa kami tolak kerana dia di luar skop kami sebenarnya. Sebab kena faham, kami punya main scope tadi melibatkan pembersihan dan pengurus tu. Jadi kalau untuk berkaitan dengan lain-lain tu consider as CSR sahaja. Kalau kami ada tim yang memang expertise pasal tu, kami boleh bantu. Tapi kalau tak, memang kami tak dapat bantu. Contohnya kalau tiba nak buat pasal water treatment, so kami kena pergi cari orang yang arif. Kalau orang tu kata memang dia tak boleh berdasarkan kajian tu, kami terpaksa tolak lah. Janganlah pula macam kami ada terima banyak kajian-kajian dan mungkin agak marah bila kami tolak. Tapi kalau mereka yang mungkin habis belajar, yang berminat untuk nak pergi praktikal, mungkin boleh hantar kepada kami lah. Kami cuba untuk bantu untuk melakukan latihan industri di sini yang mungkin agak mencabar sebenarnya. Selamat datang kami ucapkan kalau siapa berminat. Ada soalan lagi ke? Saya nak tanya lah. Okey, silakan. Ya, Assalamualaikum Cik Latia. Assalamualaikum. Ini berkenaan dengan video yang viral. Saya tak tahulah Cik Latia alert tak alert. Video ni saya nampak 2-3 hari lepas. CCTV daripada satu rumah ditunjuk one of the pekerja SWM. Pekerja dia memindahkan sampah daripada satu tempat ke tong sampah tuan rumah. Maksudnya tuan rumah ni viralkan sebab selama ni dia tuduh jiran dia. Dia tuduh orang lain yang letak sampah tu dekat dalam tong sampah dia. Dia bukan waste yang tu, dia dia waste yang lain. Maksudnya saya tak pasti, mungkin waste recycle ke, tapi bukan waste yang solid yang kita punya tu lah. Lepas tu kira dia viralkan. Dia kata, oh selama ni dia tuduh jiran-jiran dia. Rupanya dia dapat tangkap, dia dapatlah video tu, dapat pekerja SWM. So apa pendapat Cik Bachtiar dan juga ada tak tindakan susulan atas isu ni? Okey, biasanya kalau kami pun ada bahagian yang memang handle untuk media dan juga social media dan sebagainya lah. Cuma yang ni saya mungkin boleh tanya kepada state-state lain sebab kalau tengok saya tak tahu pula yang ni melibatkan Johor dan saya pun belum tengok lagi video tu. Cuma kalau tapi saya tak pasti Johor ke mana, tapi video tu lori sampah, pekerja lori sampah, pekerja tu maksudnya dia masukkan ke dalam tong sampah, dia kutip tak sampah ni ke dia biarkan dia kat rumah orang tu? Dia biar, maksudnya sampah itu dibawa daripada tempat lain, dia masukkan dalam tong sampah orang tu. Tapi kenapa kat rumah orang tu Itulah maksudnya dia selama ni dia ingat. Itulah. Saya pun macam boleh lah, kadang mungkin setengah orang dia ada masalah dia sendiri yang kenapa dia buat macam tu kan. So maksudnya sebab kadang semua orang nampak macam bekerjanya gitu, tapi dia mungkin dalam kerja dia ada silap, ada maksudnya tak betul lah kiranya kan. Sebab tu kalau ada apa-apa melibatkan aduan dan sebagainya, boleh salurkan pada channel yang kami telah maklumkan lah. Sebab biasanya kami akan pandang serius kalau melibatkan perkara sedemikian. Macam saya bagi tahu tadi, we are considered as a business. Anda dah membayar untuk kami buat servis, so kami kena lakukan. Kami tahu ada juga segelintir pekerja yang mungkin dia nak anggap mudah melakukan tugasan, jadi dia mungkin ngelat ke dan sebagainya lah. So kebiasaannya kalau apa yang dilakukan oleh kami di Jabatan Kuasa Korporat bersama dengan unit customer service kami, so kalau ada libatkan aduan ni kami akan cepat-cepat terus ambil tindakan. Sebab concern kami juga adalah kami risau ia sampai kepada pihak media sebenarnya in terms of branding. So bila dah sampai kat media, lebih ramai, lagi luas skop dia, lagi banyak impact yang akan dikenakan lah. Tapi terima kasih atas maklumat. Saya juga akan cari sekejap lagi, minta tim kami untuk cari juga video berkenaan. Sebab ada juga contohnya macam kes curi pisang,
semua tu ada dan kami memang akan pandang serius perkara sedemikianlah. Sebab nak kata macam ni, kami ada lebih 8,000 staff general worker yang menguruskan pembersihan dan sebagainya, tak termasuk pada pihak pengurusan. So nak kontrol satu kawasan tu dia mungkin agak sukar, dan penyelia pun, sebab tu saya kata tak ramai yang berminat untuk bekerja ke arah ini. Mereka lebih berminat untuk membuang sampah, tapi untuk menguruskan tu tak ramai orang berminat untuk kerja yang inilah. Jadi terima kasih atas maklumat yang diberikan. So insya-Allah saya akan berusaha keras untuk mencari juga video berkenaan. Tapi saya tak pasti SWM ke company mana ke, Tak apa. lah. Biasanya kalau tu kita boleh trace juga. Asalkan kalau seluar oren tu memang orang dah tahu dah memang SWM dah. Hijau, Saya kuning, rasa hijau, orang hijau lah pekerja dia, orang hijau. Boleh nanti saya akan cari. Terima kasih atas maklumat ni. Sama. So ada soalan lagi ke? Dia ada kadang-kadang kan, kadang-kadang macam contoh saya tengok kat perumahan saya ni, rumah kat sebelah kiri dia tak banyak sampah, dia macam senang kita ambil. Jadi dia tak nak banyak mesin dia ambil, dia terus masuk kat satu lagi supaya mesin tu masuk masuk kan. Kadang-kadang dia macam kumpulkan kan. Tapi kadang-kadang kita macam, yalah kita manusia terlupa juga kan. Betul. Tapi itulah bila saya tengok video tu dan dia kata isunya, dia kata aku sampai macam saya sampai menuduh jiran-jiran. Maksudnya benda tu dah lama berlaku. Sampailah dia keluarkan CCTV. Maksudnya dia dapat daripada CCTV lah video tu. So dia terus viralkan ke, saya tak tahulah dia bawa ke pihak yang sepatutnya ke tak. Tapi bila tengok video tu, macam ni pun jadi macam tu lah. So tak apa, nanti saya akan cuba macam kalau kita punya pekerja ni, kita nak kontrol memang susah sedikit lah sebab dia ramai, dan biasanya kalau ikut prosedur pun saya tahu mereka nak mudahkan cara mereka akan masukkan yang sikit pada tong sebab tak boleh. Macam mana setiap rumah tu mereka kena berhenti dan mereka akan jack kat lori dan akan taikkan terus satu rumah ke satu rumah. Mereka tak boleh. So terima kasih atas maklumat. So insyaAllah saya akan cuba mencari maklumat tersebut. So, soalan lagi ke? Tapi SWM punya kerja memang TikTok lah dekat taman saya, memang so far tak ada masalah lah. Terima kasih. Terima kasih. Batia, Ya? saya ada satu soalan. Okey. Macam tadi yang seperti kita tahu, kalau tong sampah tu hilang, kita kena buat laporan polis terlebih dahulu kan? Ya. Okey, misalnya kalau ada masalah tong sampah kita tu rosak, macam ni ada proses untuk kalau rosak ada kata boleh bawa ke cawangan yang berhampiran. Sebagai contoh kalau dekat Muar, dia ada dekat Parit Jawa kan. Kalau macam kami di Payat Raja di Payat Raja boleh bawa ke Pura Kencana. Pura Kencana. Tapi ada kata macam yelah tong sampah tu pun dia berbau dan mengotorkan kenderaan. Just boleh je WhatsApp kepada kami punya saluran tu ataupun boleh call pejabat pura bagi tahu kerosakan pada tong sampah. Nanti akan ada tim yang akan datang untuk tukar dan perbaiki tong sampah tersebut. Maksudnya kita tak perlu bawa ke sana lah. Kalau rasa boleh bawa, tapi kalau rasa memang yelah saya berkata tong sampah tadi tu berbau dan kotor. So kalau dah bersihkan pun masih lagi bau dan kotor, just hubungi kami punya cawangan Pura Kencana. So nanti mereka akan datang untuk tukarkan lah. Okey, sebab di kawasan kami ni banyak monyet dan tong sampah tu biasalah dia jatuhkan lah. Raja dekat mana puan? Taman Gading Bestari. Parit Samijan. Parit Samijan, area sebelum Pura. Ya, sebelum. Ya. Kita apa kalau tu boleh je hubungi, kalau rasa memang puan bila tengah bermasalah ke potong sampah ni. Tak, sebab tong sampah kami duduk kawasan tu banyak monyet dan perlu berikat-ikat lah, perlu berselak lah apalah macam tu lah. Nanti saya minta tim apa tadi, taman apa? Tak apa, nanti saya kontak dekat Pura Kencana tu. Tak, taman tak. Kalau macam tu biasanya sebab boleh ikat ni. Apa puan bagi taman mana, nanti saya akan cuba minta tim tengok daripada kawasan tersebut. Taman apa puan tadi? Taman Gading Bestari. Gading Bestari. Parit Samijan. Parit Samijan. Okey, so nanti saya akan bagi tahu tim yang ni suruh buat inspection sekejap sebab kami tak pernah terima aduan tersebut. So kalau ada aduan tu, kalau dah memang nampak dah agak kritikal, sepatutnya dah tak payah buat aduan dan tim kena ke sana untuk perbaiki dan tukar apa yang sepatutnya lah. Okey, terima kasih Cik. Sama.
Okay, so kalau rasa tak ada, so mungkin kalau akan datang ada sebarang soalan, ada sebarang maklumat yang nak dimaklumkan, boleh maklumkan kepada saya ataupun Encik Ashraf. So soalan-soalan atau kerjasama yang ingin dijalankan. So mungkin boleh tanya dulu kepada penasihat untuk nombor telefon kami. So kalau saya ataupun Encik Ashraf reply pagi, saya minta maaf. So mungkin waktu tu je yang kami ada. So ikut kepada anda. So saya mengalu-alukan juga sebarang program-program yang melibatkan kelestarian dan juga alam sekitar. So boleh kongsikan kerana kerjasama di antara SWM dengan UTHM masih lagi diteruskan. So kami menyambut baiklah kepada usaha-usaha dan tanda juga kepada pihak penganjur. So macam saya bagi tahu tadi, janganlah sekadar memenuhi tuntutan akademik, laksanakan dan tanggungjawab kita kepada komuniti sebenarnya. So saya ada soalan lagi ke? Kalau tak ada, saya akan serahkan terus kepada pengurusi. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Baiklah, majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Teknologis Muhammad Bakhtiar bin Azmi atas kesudian anda untuk berkongsi ilmu yang amat bermakna kepada kami semua. Diharapkan para pelajar mendapat manfaat dan kebaikan dari pencerahan beliau sebentar tadi. Seterusnya, untuk sesi kuis saya serahkan kepada Puan Nurul Hudai. Majlis sekalian hormatnya, persilakan. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada saudara Haikal. Terima kasih juga kepada Tuan Bakhtiar kerana sudi berkongsi ilmu yang saya rasa sangat berguna kepada kita semua. Lebih-lebih lagi kepada orang yang menggunakan khidmat SWM ni sebenarnya. Okey, jadi saya rasa macam dah jadi resepsionis pula kat sini. Pertanyaan-pertanyaan, tapi saya rasa memang bagus kita punya perkongsian hari ini supaya adik-adik semua tahu implementation yang apa yang SWM ni. Kalau adik-adik dah pergi balik ke tempat asal adik-adik semua kat Penang ke kat Kelantan ke apa semua yang tak ada pengurusan sisa yang bagus seperti syarikat SWM, saya rasa adik-adik boleh jadikan sebagai satu mentor lah. Kita lihat dan kita cuba aplikasikan. Okey. So, memandangkan kita dah masuk dalam program dah dengar talk daripada tuan, jadi kita nak main satu game. Pemenang game ni akan dapat hadiah daripada penganjur kita sendiri ni. Okey. So sekarang adik-adik pernah main pihak SWM pun boleh turut serta, pensyarah-pensyarah pun boleh turut serta. Permainan dia ni kita menggunakan telefon saja. Okey, kita akan gunakan telefon yang mana kita hanya Google menti.com. Okey, sekejap lagi saya akan sharekan di paparan dia punya ni sekejap. Saya tengok dulu. Okey. Okey, nampak tak skrin saya sekarang? Okey, sekarang saya nak minta semua join program ini. Okey, pergi ke Google saja menti.com. Di dalam telefon masing-masing pun boleh, menti.com. Okey, dan masukkan nombor ini 7195-0129. Boleh tekan love kat sini. Ataupun boleh juga buka QR code ni untuk kita masuk ke game kita. Okey? Okey, semua boleh masuk. Tim-tim SWM, pensyarah, orang luar, sila masuk. Okey, dalam beberapa 1 minit saya berikan untuk semua mengisi dalam menti.com. Okey, game ni adalah soalan-soalan dia berkaitan tentang apa yang Encik Bakhtiar telah terangkan kepada kita tadi. Okey. Okey, 41 orang. Sila masuk. 43. Okey, 46. 47. Okey, 49, 50. Okey, ramai. Alhamdulillah. Okey, kita ada 72 orang. So masuk semua. Silakan. Okey, so saya akan pergi ke next slide. Okey. Sambil-sambil tu boleh masuk je. Okay, how are you feeling now?
apa yang adik-adik rasa selepas program kita ni. Dah tengah-tengah hari ni lapar ni kan. Okey, sila boleh tulis. Oh, puasa, subhanallah, bagus puasa Alhamdulillah. Excited, happy, seronok. Okey, I'm fine, lapar. Okey, dah duit raya. Sekejap lagi, menang ni dapat duit raya. Okey, rasa kesian Kak Mumi. Yes, exactly. Weekend menghampiri. Sabar, kejap lagi, esok. Okey. Ya, happy. Ramai happy ni Rasa bijak. Okey, teruskan. Sekejap lagi kita akan join our program. Okey, masuk-masuk. Yang belum masuk lagi sila. Pergi ke menti.com, masuk 71950129. Okey. So, dapat duit raya. Okey. Okay, excited. Okay, hungry. Okay, kejap lagi kita lunch Okay, guys. Okay, kita pergi ke satu slide lagi. Boleh tengok video ni sekejap saja untuk adik-adik tengok apakah video berkaitan tentang kita recycle. Okay. Okey, alhamdulillah. Okey, kita dah selesai kita punya video. Okey, kalau ada adik tengok video ni, insya-Allah kita akan aplikasikan registration insya-Allah pada 19 Mei. Jadi saya nak war-warkan di sini.
andai kata, okey, adik-adik semua kita kumpulkan barang-barang kita yang kita boleh recycle, plastik, kertas, kaca pada 19 bulan tu, okey. Terus adik-adik boleh register di tempat di Kolej Kediaman dan terus kita hantarkan kepada SWM dan adik akan dapat dapatlah poin kat situ. Okey, 5% yang berdaftar pada 19 bulan dan tertinggi pula jumlah kutipannya akan dapat hadiah misteri. Betul tak? Daripada pihak SWM. So adik-adik mesti kena dah mulai sekarang, ada plastik simpan. Okey, so adik-adik dah boleh simpan dah sekarang. Okey, saya teruskan game kita yang sebenar-benarnya. Okey, okey, are you ready guys? Okey, masuk. Okey, so kita pergi ke seterusnya. Ready? Tengok skrin masuk screen. Betul ke salah ni? Jawapannya sebenarnya salah lah. Betul tak? Okey. Terus ke, kita pergi ke next question. No. Kita tengok siapa yang menang. Kita salah ni je. Tapi kita tak akhir baru kita Okey. Orang paris kita. Hujan kita. Terus kita. Okey, kita pergi next question. Jawapannya adalah betul. Okey, kita tengok siapa yang kena. Okey, sekarang ni yang tertinggi adalah kiri. Okey. Terus dia, kita pergi soalan yang ketiga.
Michelle. Okey, hebat-hebat. Okey, seterusnya. Kita pergi ke soalan terakhir. Serius, pengurangan adalah aktiviti meningkatkan jumlah penghasilan pula. Penghasilan sama. Betul ke salah? 3, 2, 1. Okey, cakap. Ya, betul. Pengurangan. Okey, dalam slide kita ada. Okey, kita tengok siapa yang benar. Okey, tenang. Okey, terima kasih. Tahniah saya ucapkan kepada Michelle. Okey, siapa Michelle ni? Student ke? Staff ke? Student doktor. Ya, Michelle. You daripada mana? Saya dari Diploma Kejuruteraan Awam. Wow, bagus. Okey, tahniah. Nanti Michelle boleh berikan di dalam ruangan chat nama dan juga nombor telefon. Boleh? Boleh doktor. Okey, Terima kasih doktor. sama. Okey, buat pengetahuan Encik Bakhtiar juga, kita ada juga daripada penonton, sebab kita live kan, ada penonton daripada UKM. UKM juga. Saya rasa macam, oh bagus ni. Diorang sampai, diorang kata nak video dan bahan daripada Encik Bakhtiar. Jadi saya rasa sangat bergunalah kepada mereka. Kuala Lumpur SWM juga kan? Ke Alam Flora? Kuala Lumpur bawa Alam Flora. Alam Flora, Tapi dia punya cara sama juga tak dengan SWM? Dia sama sebab dia masih lagi di bawah KPKP punya terms and condition lah. Okey, alhamdulillah. Okey, thank you Michelle. Terima kasih juga Encik Bakhtiar. Okey, saya serahkan majlis ini kepada saudara Haikal. Dipersilakan. Terima kasih Dr. Nurul Hudai. Okay, tahniah Michelle. Okey. Dengan berakhirnya sesi kuis tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Demikianlah program Nature Hero 2022 Go Green Global Clean pada hari ini. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu-tetamu kehormat dan para pelajar yang sudi hadir pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada AJK program Nature Hero 2022 Go Green Global Clean yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan majlis pada hari ini. Bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Oleh itu, saya Muhammad Haikal bin Muhammad Zahiruddin selaku pengacara majlis pada program hari ini ingin memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu datang daripada saya sendiri. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi pergi. Salam perpisahan untuk semua di lain masa bersua lagi. Sebelum itu, diminta para hadirin untuk membuka kamera bagi sesi bergambar bersama teknologis Muhammad Bakhtiar bin Azmi untuk kita jadikan sebagai kenang-kenangan sebelum majlis bersurat. Siapa yang ambilkan gambar? Okey, siapa? Said boleh ambil gambar? Boleh atau boleh. Okey, silakan. Okay, ready. Okey, Okay. kita ada 2 page. Boleh. Okay, semua buka kamera. Okay, page pertama. 1, 2, 3. Okay, page yang kedua. 1, 2, 3. Page yang ketiga. 1, 2, 3. Okay, terima kasih.
Okey, terima kasih diucapkan kepada para hadirin sekalian. Para hadirin yang dihormati, terdapat link kehadiran yang akan disediakan sebentar lagi untuk program ini. Okey, sila isi kehadiran anda di link tersebut sebelum pukul 2 petang pada hari ini bagi merakamkan kehadiran anda. Segala kerjasama anda amatlah dihargai. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Tuan Bakhtiar juga. Okey, segala yang baik tu datang daripada Allah dan segala yang ada lemah tu mungkin daripada kami lah. InsyaAllah kami cuba usahakan dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan 19 hari bulan. Terima kasih Encik Bakhtiar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam.